Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati, lagi saya muliakan Opah Sabariah selaku penganjur sahabat pecinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya puan-puan moderator, boda-boda moderator, Moda Inun, Kak Disum. Seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, pertama je nak buat selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran ke hadirat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada hari ini. Pada hari ini, yang mana pada hari yang kedua Muharram 1445 Hijrah, yang mana kita dah masuk pada tahun yang baharu, tahun Hijriyah yang baharu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merahmati kita semua dan mempermudahkan segala urusan kita, insya-Allah, amin. Jadi sidang muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian, jadi kita bertemu lagi pada hari ini. Kita akan sambung perbincangan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Jadi sebelum tu, ibu-ibu ayah sekalian, suka saya sampaikan dua perkara sebagai peringatan bersempena dengan kedatangan hijrah inilah. Yang mana pertama sekali, hijrah ni dia bukanlah berlaku pada bulan Muharram. Kan, apa sejarah kenapa disusun bulan Muharram ini pada sebagai bulan yang pertama? Okey, bila disebut tentang hijrah ni, dia berlaku pada penghujung Safar. Kalau kita lihat, ada yang riwayat menyebutkan 27 Safar, 26 ataupun 28. Tapi yang pasti dia hujung Safar lah. Dan ketika mana Nabi SAW malaikat Jibril bertemu dengan Nabi dan memberitahu rancangan jahat
musyrikin ataupun kafir Quraisy Mekah, dan yang mana mereka ingin membunuh Nabi SAW kan, sehingga kan mereka menawarkan 100 ekor unta kepada siapa yang berjaya, yang mereka upah orang-orang yang muda kan. Jadi bila rancangan itu telah diketahui yang mana oleh Nabi lah, bila mana mereka Jibril memberitahu, maka Nabi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq pada tengah hari, pada hari yang sama tu, penghujung Safar. Kemudian pada malam itulah yang mana mereka memulakan perjalanan, memulakan perjalanan menuju ke Gua Sur, bermalam di situ selama 3 malam, barulah sambung bermakna bermulanya hijrah pada 1 Rabiul Awal. Sampai pada 8 tu dibinakan Masjid Quba, diasaskan Masjid Quba, dan pada 12 Rabiul Awal baru sampai. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, inilah sejarah yang ringkas berkenaan dengan hijrah Nabi SAW kan. Yang mana kita nak tahu, pertama, Muharram tu bukanlah bulannya Nabi berhijrah. Berhijrah pada bulan hujung Safar, dan secara khususnya bermula pada 1 Rabiul Awal. Jadi kenapa kita sebutkan Muharram? Kerana pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maknanya selepas kewafatan Nabi lah, ketika Sayyidina Umar Al-Khattab yang menjadi pemerintah, maka para sahabat berbincang perlunya satu takwim, kalender untuk kita nak rujuk senang. Sebab sebelum-sebelum itu mereka hanya rujuk kepada kalender Masihi kan, yang ikut pada kaedah ataupun cara orang Yahudi Nasrani ni kan. Jadi disebabkan itu memerlukan satu kalender yang memudahkan urusan umat Islam kan. Bila nak puasa senang tahu kan, maknanya dah boleh agak dah bila nak tengok. Jadi sebab itu dibincang tentang kalender takwim untuk orang Islam. So bila dibincangkan, di situ ada beberapa pandangan lah, antaranya yang nak ditetapkan. Pertama, bersempena kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi. Yang kedua, tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Yang ketiga, tahun ketika mana Nabi berhijrah. Yang keempat, tahun kewafatan Nabi SAW. Dia sebenarnya ada 5, tapi saya ingat 4. Ini yang disebut dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bila berbincang, maka lihat di situ yang paling relevan adalah pada tahun hijrah. Tahun hijrah tu kita ambil sebagai kiraan 1. Kerana apa? Kerana kalau kata kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi dan tahun Nabi dilantik jadi Rasul, dia ada perbezaan pandangan. Sebab masa tu tidaklah canggih dan tak ada kata apa satu kiraan yang khusus. Jadi sebab itu ditetapkan pada bulan tahun hijrah. Lepas dah ditetapkan tahun hijrah, maka sahabat berbincang lagi, syura kan, bermesyuarat nak tentukan bulan pertama ni bulan apa. Pun banyak pandangan. Sebut Ramadan ada, sebab ada malam Al-Qad, sebut raya, sebab kita gembira pada hari raya, dan macam-macam lagi pandangan lah, Zulhijjah antaranya. Jadi yang ditetapkan adalah Muharram. Kerana kalau kita lihat dalam mana-mana bulan, ibu-ibu sekalian, mana-mana bulan yang lain, yang mana bulan-bulan itu diraikan oleh semua orang. Kan diraikan oleh semua orang. Maknanya kalau kata puasa, semua orang wajib puasa. Kalau kata raya, semua orang raya. Kalau kata ibadah korban, semua terlibat. Maknanya paling tidak pun akan solat hari raya semua kan. Jadi berkenaan dengan berkenaan dengan Muharram ni sebab apa? Sebab dia simbolik. Kita ni, katalah kita ni duduk sini belum dapat seruan haji. Kawan jiran kita sebelah dapat seruan haji, dia pergi menunaikan haji. Dia balik ke sini balik hujung Zulhijjah ataupun biasanya Muharram. Macam sekarang ni dah ada yang jemaah yang balik kan. Bila mereka balik, dia simbolik dia, kita macam Ansar, mereka tu kira muhajirin, berhijrah kan, berhijrah ke sana semata-mata kerana Allah. Mereka pulang balik dalam keadaan yang diampunkan dosa, diterima haji, mudah-mudahan haji mabrur. So kita meraihkan kegembiraan, kita meraihkan mereka, mempersirakan mereka. Ini satu simbolik kenapa dipilih Muharram. Sebab bulan itulah yang kita meraihkan para hujaj. Sebab orang yang pergi menunaikan haji ni bukan semua orang dapat. Dia orang terpilih. Duyufur Rahman kan. Orang yang terpilih saja. Adalah banyak macam mana harta pun, dia dapat panggilan macam mana pun, dia buatlah muslihat contohlah. Muslihat ke apa ke, dia doa banyak macam-macam sekalipun, Allah akan pilih. Jadi bila Allah dah pilih, mereka yang pergi ke sana, belum tentu lagi dapat haji mabrur. Tapi dia kena sungguh-sungguh lah, dia fokus pada ibadah.
Dan yang apa antara tanda-tandanya adalah bila di situ dia akan fokus pada ibadah dan dia tidak ada niat yang lain. Bukan bawa pergi produk bisnes ke kan, letakkan ambil gambar depan dengan Kaabah. Jadi itu kita khawatirlah apa niat dia yang sebenar. Ada orang pergi pula melancong bersia-sia, kan ambil gambar sana sini, kemudian kadang-kadang nak mengikuti rukun haji pun berikan macam-macam alasan, kan. Maknanya kita kata di situ kita tidak bersedia sebenar-benar kerana mungkin niat kita tak ikhlas. Dia lain kalau betul-betul niat ikhlas, dia akan tahu apa yang dia kena buat sebab dah hari dia khusus dan dia akan bersungguh-sungguh dia akan buat. Boleh bukan sikit-sikit dia akan berkira ke tak ada. Dia sepatutnya itu yang kita kena ambil sebagai satu peringatan. Jadi bila dah balik dia akan kita nampak perubahan lah diri kita itu yang mana pergi haji tu pastikan kena ada perubahan. Sebab itu tanda-tanda diterima haji kita mudah-mudahan. Jadi itulah sedikit sebanyak ibu-ibu sekalian nak kongsikan berkenaan kenapakah dipilih Muharram sebagai bulan pertama dalam tahun hijrah. Dia ada kelainan kan, macam bulan-bulan yang lain semua terlibat. Macam bulan Zulhijjah ni maknanya orang yang pergi haji dia balik pada Muharram biasanya, dan dia maknanya kita ada kat sini mereka baru balik daripada haji. Dan di simbolik dia macam kita ni orang Ansar, mereka tu Muhajirin. So kita meraihkan kegembiraan menyambut mereka datang. Macam itulah dia punya keadaan. Itulah antara hikmah kenapa dipilih pada Muharram sebagai bulan yang pertama. Boleh insya-Allah. Jadi ibu sekalian, insya-Allah kita akan sambung perbincangan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Yang mana pada hari ini kita nak tengok sekali imbas yang kita dah bincang pada kuliah yang lepas. Ini yang kuliah lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan cara istighfar dalam majlis Nabi amalkan sebanyak 100 kali. Ada riwayat sebut tak kurang 70. Nanti saya akan buka lah hadis dia. Ada sebut tak kurang 70. Ada yang sebut macam ni, hadis ni disebutkan sebanyak 100 dalam majlis. Tapi saya dah sebut dah ibu-ibu sekalian, maksud dia kita amalkan zikir ni ikut kepada situasi. Yang dimaksudkan dalam majlis ni maknanya ketika tidak ada apa-apa yang dilakukan. Contoh paling penting tak dengar majlis ilmu. Maknanya majlis ilmu dah mula kan. Mungkin ada rehat, mungkin kita kata kita dah berkumpul tapi mungkin tunggu penceramah. So waktu macam tu lah, maknanya kita kata majlis tu mungkin dah mula tapi belum mula lagi. So waktu macam tu kita bolehlah istighfar, kan, memenuhkan masa yang ada tu dalam keadaan yang amal soleh. Macam contoh lepas tu ada rehat, mungkin kata 5 minit take 5 ke apa kan. Macam masa tu kita rehat, sambil tu kita boleh fokus istighfar. Istighfar lah zikir yang paling afdal ketika dalam majlis. Contoh pergi kenduri kahwin, duduk makan-makan, kita makan janganlah istighfar sangat macam tu. Kan dia duduk makan-makan istighfar, astagfirullah kan. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mulut dah penuh dengan nasi dah. Sampai istighfar tu boboh sampai keluar kan nasi tu kan. Maka tak sesuai lah. Bahkan bercakap ketika kunyah pun tak elok. Kan dia kalau nak bercakap ketika kita makan tu pun dah telan, dah kunyah, dah telan dah. Lepas tu tak masukkan lagi makanan tu dalam mulut. Masa tu selitkan sedikit percakapan. Kan itu yang kita boleh buat. Dia jangan bercakap ni ketika kunyah. Kan masa kita contoh kita bersama-sama dengan jiran ke kan, jemaah surau masjid ke, kawan ke kan. So kita memang waktu makan ni mesti kita nak berborak. Di situlah waktu kita nak merapatkan ukhuwah. Maka itulah disebutkan dalam hadis-hadis. Cuma larangan makruh adalah ketika kunyah. Ni beza, bukan ketika makan kita pukul rata. Macam hadis ni pun sama juga. Kan dalam majlis ilmu memang kita dengar. Tapi kalau ketika majlis ilmu tu adalah take 5, adalah rehat, adalah mungkin tak mula lagi majlis, dah berkumpul tapi tak mula. So masa tu boleh kita selitkan dengan antaranya zikir yang ni lah, istighfar ni lah. Itu maksud dia, jangan kita pukul rata. Maka waktu macam tu kita dalam majlis apa makan kenduri kahwin ke apa, adanya peluang untuk kita beristighfar kan. Contoh mungkin DJ senang bercakap kan, mungkin kita dah makan dah, tak ada orang cakap kita istighfar dulu. Makan istighfar ni. Kita nampak orang datang, orang tegur kita ataupun kita nak tegur orang. Kita berhentilah istighfar, pergilah tegur orang tu. Kita bermuslim dengan dia. Kan ada je peluang istighfar. Kalau majlis ilmu, masa sedang diadakan majlis ilmu, dengar, berikan perhatian. Walaupun kita dah mahir pakar ke, dah hafal ke, dah tahu ke, itulah adab dia.
Cuma kita belajar hadis ni, kita nak tekankan jangan kita sia-siakan dalam majlis ilmu kan, atau mana-mana majlis yang ada, jangan kita sia-siakan majlis itu dengan perkara yang tidak berfaedah. Seboleh-bolehnya kan, isilah dengan amalan soleh, antaranya adalah istighfar, zikir, iaitu istighfar. Kita lihat dalam slide seterusnya ni, banyaklah dalam ayat Quran yang menggesa kita ni untuk beristighfar. Ni antaranya saya berikan ayat Quran dan juga dia punya inilah nombor ayat dia. Surah yang keberapa dan ayat yang keberapa. Ni ada contoh 3 ayat dari Al-Quran. Yang atas tu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kan? Yang disebutkan istaghfiru. Mintalah. Maka aku pun mintalah istighfar kepada Allah. Kan, ini yang ceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kan, dan sesungguhnya Tuhanku iaitu yang Maha Pengampun, Ghaffar. Jadi ini maknanya kita tengok para nabi lah kan. Contohnya Nabi Nuh yang pertama. Kemudian yang kedua ni kisah tentang orang yang buat maksiat, walladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang ketika mana apabila dia lakukan fahishah, perbuatan yang maksiat, yang tak elok, yang keji kan, fahishah, au zalamu anfusahum, ataupun dia menzalimi diri mereka sendiri. Dan fastaghfaru zakarullah, maka ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, maka dia istighfarlah, dia mohon ampunlah atas dosanya, dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Kan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak sekali-kali lah yusiru ala ma fa'alu, yang mana Allah akan menghukum atas sesuatu perbuatan yang telah mintakan ampun. Wa hum ya'lamun, dan mereka pun tahu perkara itu. Maknanya ini contoh ayat yang menggesa kita ni untuk meminta kepada Allah keampunan. Kan, ini contoh yang kedua. Yang ketiga pun sama, tastaghfirun kan, bila mana dah buat perkara yang bisayyi'ah qabla al-hasanah, dah buat benda yang tak elok sebelum buat benda baik, laula tastaghfirun Allah. Kan, kalaulah mereka ni minta ampun kepada Allah, dan maka mereka akan mendapat la'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. So maknanya ini contoh ayat Quran lah yang menceritakan tentang kita kena rajin istighfar. Maka ibu-ibu sekalian, kita contohlah kan, kita duk masak makanan ke, kita duk sediakan barang-barang ke, apa-apalah dalam keadaan kita. Mungkin ada yang ramai antara kita ni ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang housewife kan, mungkin ada yang dah bersara kan, rumah, mungkin lebih kepada life sebagai seorang yang tidak banyak komitmen lah kan, yang mana dia boleh isi masa lapang dia dengan banyak perkara. Jadi seboleh-boleh dalam setiap tindakan kita ni, isikanlah dengan amalan soleh, dan terutamanya adalah istighfar. Kita ambil daripada hadis tadi tu, yang Nabi tak kurang daripada 100 kali dalam sesebuah majlis. Yang ni pula tentang daripada sudut hadis, beberapa hadis, saya nak cuma ringkas je lah, yang mana menggesa juga kita untuk pastikan kita ni istighfar. Macam yang pertama tu kan, yang disebutkan tidak kurang daripada 70 kali. Aksara min sab'ina marrah, lebih daripada 70. Maknanya tak kurang daripada 70. Yang kedua pula disebutkan daripada untuk kita istighfar sehari 100 kali. Yang ni tidak terikat dengan majlis, dia bebas. Yang ketiga pun suruh istighfar. Mungkin ibu sekalian, maknanya senang kita ceritalah, kita sama-sama lah kita lazimi istighfar, insya-Allah. Baik, jadi ini adalah sambungan daripada sebelum ni. Kita sambung seterusnya lah. Tadi tu kita just ulang kaji sikit. Okey. Kita masuk pada bab yang masih bab ke-17. Masih lagi bab ke-17 Okey, ada yang respon, dia kata suara perlahan Saya kat sini macam biasa normal je. Adakah yang merasa jelas sangat Ustaz, jelas. Okay, baik, terima kasih. So bagi tadi Bonda Fazilah tak silap kan. Mungkin boleh cuba untuk left dulu, kemudian masuk balik. Dia jangan left terus keluar dah, tak masuk dah. Dia keluar masuk balik insya-Allah. Baik, kita bincang masih lagi bab yang sama Okey, iaitu berkenaan dengan waktu yang mustajab. Okey. Berkenaan dengan doa. Okey, doa ni bebas kan ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, kita nak amalkan doa ni pada bila-bila masa tak ada masalah. Kan itu secara umum, secara fahaman kita sebagai orang awam. Orang awam tu dia berfikir macam itulah.
Tapi kita ni ibu sekalian, kita jangan duk mindset kita ni masih lagi orang awam. Kan? Orang awam ni biarlah orang awam. Dia ada betul-betul dalam keadaan yang betul-betul awam. Ilmu dia dalam keadaan yang sangat umum, basic sangat. Jadi kita ni alhamdulillah kita dalam keadaan yang Allah beri peluang, Allah beri kekuatan, kemahuan kan, Allah pilih kita dalam sesuatu majlis ilmu yang mana ibu sekalian tak putus-putus masuk dalam majlis ilmu kan, sungguh-sungguh mencatat, ambil semangat semua. Jadi ibu sekalian, kita nak kata kalau boleh kan, biarlah kita ni mindset kita jangan kita dah anggap masih orang awam. Sebab kalau orang awam ni masih ilmu yang sangat basic. Kita biar ada peningkatan. Kita jadi apa? Talibul ilm. Talibul ilm. Maknanya orang yang menuntut ilmu. Orang yang meminta, kalau ikut talabah tu maknanya minta lah. Kan? Tapi talibul ilm satu istilah, iaitu orang yang menuntut ilmu. Okey, dalam bab doa memang bebas. Kan, bila-bila masa, di mana-mana juga. Dan apa-apa doa nak minta lah. Kan? Tapi bila kita belajar, kita dah dapat sedikit ilmu, kita akan tahu di situ, saya dah pernah sebut sebelum ni, iaitu berkenaan waktu. Dan ada waktu-waktu yang sabit dengan hadis. Dalam Quran dia tak dikhususkan, dia dalam hadis yang disebutkan waktu-waktu yang mustajab. So bila ada pilihan, waktu contoh macam sekarang, waktu yang biasa, waktu duha contoh kan, dan waktu yang mustajab. Jadi kalau bila kita belajar, kita akan tahu pastilah waktu mustajab lebih kita utamakan. Maknanya bukanlah suruh tinggal waktu yang biasa. Yang sekarang nak doa lah juga. Kan? Maknanya nanti lepas ni lah, bukan masa majlis ilmu ni kan, lepas ni. Doa lah. Apa-apa yang terlintas ke apa kita minta. Tapi kalau betul-betul kita bersungguh-sungguh, kita akan pastikan waktu mustajab tu kita minta. Kan? Macam itulah dalam bab lafaz doa. Macam tadi ada yang minta tadi, bunda mana tadi minta doa daripada Ustaz Haji Ihsan tadi kan, yang minta rujukan balik dalam ayat Quran. Contoh lain doa dalam hadis. Okay. Kita dah sebut tadi doa memang bebas. Tapi bila ada kaedah doa, maknanya lafaz doa yang diamalkan oleh para anbiya, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, mungkin doa Nabi Muhammad sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kan. So itu yang kita kata lebih kena utamakan. So yang benda-benda ni kita tahu bila kita belajar. Jadi bila kita dah belajar, praktikkanlah dan amalkanlah. Itu yang kalau boleh kita betulkan mindset. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia belajar, dia datang majlis ilmu hampir setiap hari, setiap malam kan, kalau kuliah maghrib di seorang masjid. Bila ditanya, dia kata saya masih lagi orang awam. Jadi maknanya dia dalam keadaan tidak bersedia, tidak menyedarkan diri yang dia sebenarnya bukan lagi lah orang awam yang sungguh-sungguh awam tu, yang langsung tak datang majlis ilmu ke sekali-sekala datang ceramah perdana sahaja kan. Dia dah datang selalu, maknanya dia dah dapatlah ilmu kan, maknanya kesedaran tak ada lagi. Sebab apa? Kita risau mungkin dia tak bersungguh-sungguh. Tu risau, sedih lah kalau dia hanya mendengar tapi tidak mengambil ibrah, tak ambil pengajaran kan. Jadi itulah maknanya nak sebut doa ni memang bebas, tapi orang yang menuntut ilmu tahu ada beberapa preference, priority, kepentingan doa waktu yang mustajab dan doa yang sunnah. Sebab itu nanti kita akan bincang nanti doa-doa yang sunnah nanti pada lepas khatam ni, insyaAllah kita akan tengok berkenaan itu. Bahkan dulu pun kita pernah bincang beberapa doa kan yang sunnah tu. Baik. Okey, kita lihat. Okay, ini adalah beberapa doa yang kita akan bincang. Cuma tak sempatlah semua nak bincang kan. Kita bincanglah dalam beberapa pada pagi ini. Nanti macam biasalah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Okey, kita lihat yang pertama, doa ketika azan berkumandang. Ini satu hadis ataupun satu cara berdoa yang jarang kita dengar sikit lah. Kalau ibu-ibu sekalian, kalau perasan jarang kita dengar. Okay, kita bincang dulu apa hadisnya daripada Sahal bin Sa'adus Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang tidak akan tertolak ataupun kurangnya kemungkinan tertolak apa yang diminta, iaitu doa ketika azan berkumandang dan ketika berlakunya perang, iaitu ketika kedua kubu saling menyerang. Ini hadis yang sahih riwayat Abu Daud 2540. Baik ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni adalah hadis dalil lah, bukti berkenaan tentang waktu waktu ketika azan berkumandang. Doa in dan nida ketika azan, ketika seruan azan.
yang mana adalah mustajab. Okey, kaedah dia kan kita boleh bayangkan, imagine sikitlah, katalah nanti azan zuhur kan, azan asar, maghrib, isyak nanti. Kaedah dia tengah azan berkumandang kita jawab azan. Kita dah tahu dah perkara ni kan, kita jawab azan. Itu adalah sunnah. Okey. Sambil jawab azan, kalau kita perasan tu muazzin dia kan dia memanjangkan kan dia punya tempoh azan tu, biasanya macam itulah, dia akan ambil nafas dengan relax, tenang kan, dia menghelakan nafas tu dengan begitu tenang, maknanya ada gap setiap tu kan. Kita dah jawab azan pun ada lagi gap. Lepas tu baru dia akan ambil nafas, lepas tu dia akan pelantunkan suara dia. Maknanya di situ banyaklah waktu yang lapang yang kita mungkin hanya berdiam sebab dah jawab azan kan, Allah Akbar, kita dah jawab dah Allahu Akbar. Lepas tu muazzin duk tunggu lagi, dia baru nak ambil nafas, lambat kan. Okey, so waktu macam tu lah. Daripada kita berdiam, lebih baik, lebih utama, lebih afdal kita berdoa. Tapi doa ni dia sekadar sambilan, bukan doa maknanya tadah tangan, lepas tu minta secara fokus, maknanya doa sampai kita mungkin tertinggal sunnah, tertinggal azan, jawab azan tu. Sebab itulah ibu-ibu sekalian, kaedah dia hanya sekadar lintasan hati saja. Ataupun kalau nak lafazkan pun lafaz pelan-pelan. Dia minta, ya Allah, contohlah kan kita minta, ya Allah, engkau lapangkanlah aku daripada kesempitan hutang ni contoh. Kan? So kita jawab azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul kita lafaz lah, lafaz pelan-pelan. Ya Allah, kau lapangkanlah aku daripada kesempitan hutang. Kau luaskanlah rezeki aku dengan rezeki yang diberkati. Dan kau permudahkanlah urusanku, ya Allah, jangan kau sulitkan. Okey, kita minta doa tapi perlahan kan, ataupun dalam hati. Itu kaedah dia. Kalau kita tadah tangan, takut sangat akan lupa nak jawab azan. Tertinggal, sunnah dia lagi rugi. Sebab jawab azan adalah sunnah. Yang doa ni hanyalah satu galakan, salah satu waktu yang mustajab. Apa tujuan? Kita nak fokus dalam ketika dengar azan. Adab ketika dengar azan adalah jawab azan. Dia kalau orang kata berdirilah kan ketika azan tu, dia kalau ditanya sebab apa nak berdiri kan, dia katakan kalau lagu negaraku kan, lagu negeri kita ni boleh berdiri kan. Tapi kenapa disampaikan kepada azan tak mau berdiri? Ni benda yang kita mungkin rasa macam ada betul juga kan. Sebenarnya daripada sudut riwayat hadis tak adalah disebutkan begitu secara khusus. Yang kita biasa buat ni dia beri kepada penghormatan. Tapi dalam Islam, kita nak hormati azan adalah dengan cara kita menjawab dan memberikan penumpuan. Dia bukanlah berdiri secara khusus, itu adat kita lah. Berdiri menghormati orang kan, menghormati lagu negara kita ke, negeri kita ke. Itu adalah lebih kepada adat. Cara kita, tapi tak salah lah. Bukannya kita melampaui batas kan. Tapi dalam azan ni sebab dia ibadah. Jadi ibadah ni kena tengok pada dalil lah, kena tengok kepada perbahasan kan, bukan kita ikut logik akal lah, ikut campur aduk semua tak boleh. Jadi daripada sudut hadis, Quran tidak disebutkan, cuma hadis yang disebutkan berkenaan dengan azan ni, iaitu kita menjawab azan dan memberikan penumpuan. Dan nak menumpukan perhatian, kalau ibu-ibu bayangkan kita diam je, dah jawab azan kita diam, lepas tu muazzin pun lambat kan. Di situlah menyebabkan kita terganggu khusyuk. Maknanya mulalah kita nak buat benda lain, nak ambil handphone sekejap kan. Sebab kita rasa tak ada apa-apa nak buat, kita duduk diam kan. Lain kalau orang tidur tak ada masalah. Memang tak jawab langsung dah dia. Dah dibuai mimpi lah. Tapi kalau kita yang sedar ni, yang terjaga ni, kita kalau diam macam tu, kita akan rasa macam something tak kena kan. So kita mulalah akan nak cari handphone ke, nak bergerak bercakap dengan kawan ke. Itu punca dia. So nak fokus pada azan, inilah kaedah dia. Jawablah azan dan juga doa. Di samping masa yang ada tu, fokus dengan doa. Maknanya waktu ni kita fokus pada betul-betul tentang ibadah. Kepada Allah, kan, kepada azan yang berkumandang. Ini pun tentang Allah. Kan, apa yang kita nak sebut syahadahnya, tentang solatnya kan. Kita nak berikan peringatan. Kan, jadi itulah kaedah dia. Sekadar lafazkan. Itu yang cara kita boleh amalkan. Yang pasti kita kena menumpukan perhatian. Sebab itu dalam solat, kalau boleh kita fahamilah maksud. Sebab kalau kita tak fahami maksud, macam mana kita nak khusyuk? Kita nak fikir apa? Kan, kita nak bayangkan ataupun kita nak fikir apa?
Kalau kita tak faham apa yang kita baca, lagi-lagi surah-surah iringan kan, lagi kita mungkin tak berapa nak faham. Kan, macam kalau Al-Fatihah tu sepatutnya kita dah boleh tahu dah maksud dia. Tak tahu full pun tahulah clue-clue yang penting. Ar-Rahman, Pemurah, Ar-Rahim, penyayang ataupun mengasihani. Kan, apa lagi? Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah ghadab, yang marah, yang benci, yang Allah laknat. Kan, ad-dallin, dalalah, dalal kan, iaitu apa? Orang yang sesat. Okey, yang kita faham macam ni pun okey lah. Kalau boleh Fatihah tu kena kuasai lah. Surah iringan pun kita cuba fahami juga perkataan-perkataan yang simple. Kan, ambil benda-benda simple yang kita boleh tahu. Macam jannah, syurga kan, annar, api neraka, apa lagi, innallaha sami'un, mendengar, basir, melihat, alim, mengetahui. Macam itulah kan. So bila kita baca dalam ataupun dengar imam baca, kita boleh fokus. Kalau tak, nanti kita tak fokus, kita akan fikir benda lain. Sebab tu kadang-kadang kita ganggu pada solat. Itu yang kita nak kena sedar, yang kita patut untuk ambil tindakan. Okey, so ini yang pertama. Okey, boleh jelas InsyaAllah doa ketika azan berkumandang. Baik, kita masuk pada yang kedua. Doa antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah. Okey, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah." Doa ni tidak akan tertolak di antara azan dan iqamah. Ini hadis yang hasan riwayat At-Tirmizi 212. Baik, ini pun satu kaedah kita nak beribadah. Yang mana ibu-ibu sekalian kita boleh bayangkan kalau kita pergi ke masjid surau lah terutamanya. Dah habis azan, kita tadi dah akan jawab azan. Lepas tu kita doa ketika azan tu, fokus pada doa tu, khusyuk kan. Habis je azan, la ilaha illallah. Kita pun jawab la ilaha illallah. Lepas tu bacalah selawat kan. Lepas tu kita bacalah doa azan kan. Lepas tu dah habis amin, dah habis dah doa azan, kita pun mulalah berdiri nak solat qabliyah, solat sebelum. Solat sunat sebelum fardu. Dah solat tu, biasanya kalau tengok masa lah kan, lepas azan tu dah mungkin dalam 6-7 minit biasanya. Dan lepas solat sunat tu mungkin dalam 3-4 minit lah. Itu yang normally macam tu. So ada lagi masa ni, kita nak buat apa? Okay, waktu tu sebenarnya ibu-ibu sekalian bebas. Nak buat apa pun buat lah. Kan, kalau boleh biarlah berunsur ibadah lah. Unsur maksiat pula kan, tak boleh lah tu kan. Kita tak fokus dah. Kita nak solat ni. Kita nak solat fardu ni, nak jaga kualiti ibadah ni. So kalau waktu itu kita divertkan minda kita buat benda lain. Contoh kita masa tu tengok handphone, fikir tentang dunia kan. Kalau boleh kita biarlah dulu. Kalau boleh maknanya betul-betul tak emergency, biar dulu. Silent kan, jangan tengok lagi. Waktu sebab sekejap je, bukan lama pun. Kan? Kalau boleh sebab kita nak fokus dalam solat. Risau apa? Kita tengok siap-siap. Kita kata sekejap je kan. Tengok siap-siap, dapat pula berita yang mengejutkan. Kita tak tenang dah ni. Kita nak call, nak tanya kawan pun tak sempat dah. So kita dalam keadaan cemas. Kita fikir pasal benda tu. Akhirnya apa jadi? Dalam solat pun kita fikir benda yang sama. Sebab tu kalau boleh, masa dah azan tu kita dah letakkan satu macam disiplin lah. Dan kita silentkan mood tu, handphone ataupun kita matikan. Biasa orang suka silent lah. Yang penting jangan mengganggu kita lah. Kita jangan bodoh, jangan layan. Kita biarkan. Kalau boleh macam tu. Kemudian dah habis tadi solat sunat qabliyah semua, ada masa lagi 3-4 minit kan. Masa tu memang bebas ibadah. Ibu-ibu sekalian kata nak apa? Nak baca Quran boleh, nak berzikir boleh. Apa lagi? Nak duduk tafakur pun boleh. Bahkan tidur pun boleh. Kita tidur, takut terlajak pula kan. Orang semua dah bangkit dah, pergi soft di depan dah, kita duduk belakang lalu tidur lagi. Berdengkur sampai keluar video basi kan. Tak maulah gitu, kita kata kalau boleh biarlah unsur ibadah lah. Unsur ibadah yang kita nak fokuskan dalam solat. Jadi antara banyak-banyak ni, paling penting adalah doa. Doa. Sebab apa paling penting? Inilah hadis ni. Disebutkan waktu yang mustajab. So dalam banyak-banyak tadi ibadah, inilah yang diutamakan. Maknanya, apa dia punya praktikal kita nak buat, pastikanlah bagi yang belum amal, dah azan tadi kan, dah sebut tadi kan, maknanya dah jawab, dah selawat, dah jawab azan semua dah. Lepas tu baca doa azan pun dah. Lepas tu kita solat sunat pun dah. Solat sunat qabliyah. Selepas itu, ataupun dalam solat tu, waktu-waktu yang mustajab, doa. Ataupun nak lagi puas, lepas tu dah habis bagi salam, tak dah tangan, doa sungguh-sungguh.
minta sungguh-sungguh. Kalau kata doa sampai iqamah pun lagi baik. Sebab kita dah memanfaatkan waktu mustajab itu secara maksimum. Kan, berbanding kita doa sekejap. Kan, doa sekejap, lepas tu kita mungkin duduk diam kan. So dia dapatlah sedikit je waktu yang mustajab. Tapi kalau orang yang manfaatkan sepenuhnya, maka dia lah orang yang bijak. Kan, dia menggunakan masa tu, dia betul-betul dia minta. So kita ni sekali, kalau kita kata minta pada Allah, kita sebenarnya banyak sangat kita nak minta. Sampai kita kata sebenarnya tak cukup masa kita nak minta. Memang macam tu sekali. Kan kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya nak merayu kepada Allah, kita nak mengadu kepada Allah. Banyak sangat. So sebenarnya kalau ikut praktikal ni, kita tak cukup masa pun nak minta doa. Waktu tu lagi-lagilah memang tak cukup masa kan. Tapi kalau in case lah, ibu-ibu dah doa sikit dah, rasa dah kita tenang dulu kan. Tak apa. Yang penting ala kulli hal, jangan tak doa langsung. Ini yang rugi. Orang yang, jelah bila orang tak tahu kan apa ibadah yang afdal, maka dia buat apa yang dia tahu. Kan, sebab tu datang orang bila dah solat sunat qabliyah, dia akan berzikir, dia akan baca Quran. Maknanya mungkin dia tak tahulah, ataupun dia mungkin dah doa tapi simple. So kita tak payah kita kisah pasal dia, cuma kita ambil pengajaran. Kita dah tahu ni, kita praktikkan. Doa lah sungguh-sungguh. Lepas tu kalau kata ada masa lagi seminit dua kan nak buat ibadah lain, buatlah. Tapi pentingnya jangan tinggalkan doa, yang pertama. Yang kedua, jangan divertkan minda waktu tu fikir benda lain. Paling kata virus yang paling besar tu adalah handphone lah. Itulah punca kita banyak terganggu. Kan? Sebab itu simple lah, time orang solat, kita tak letak silent, bunyi ringtone. Nah, ringtone bukan ringtone yang sekadar bunyi kan. Itu pun dah kira muzik lah. Itu pun benda yang kita kata kena elakkan dah kan, mengganggu orang. Dalam masjid pula tu, dalam surau. Ada tambah pula ringtone macam-macam, ringtone yang bahasa-bahasa orang tak faham pun ada. Kan, ringtone rap pun ada. Kan? Ringtone yang cukup-cukup mengganggu orang lain nak solat. So kita kata sekadar ringtone pun dah mengganggu dah. Apatah lagi kalau kita duk tengok apa-apa cerita dalam tu ke, kita duk fikir, kita duk ambil peduli benda tu kan. Waktu yang tak betul, waktu yang tak sesuai. Itu yang mengganggu solat. Sebab itu ibu sekalian, jagalah kita punya kualiti ibadah, lagi-lagi solat fardu ni, dan doa jangan lepaskan peluang. Ini waktu yang mustajab. So kalau tak buat tu rugi. So paling kurang buatlah, sedikit pun jadilah. Yang penting kita manfaatkan. Baik, itu yang kedua. Kita masuk pada yang ketiga, doa ketika sujud dalam salat. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a atau kama qala. Seorang hamba ni berada dekat dengan Tuhan dia, dengan Rabb dia ketika dalam keadaan bersujud, maka perbanyakkanlah doa waktu itu. Ini hadis yang sahih riwayat Muslim 482. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Ini yang saya nak tekankan lah. Bagi yang belum tahu, bagi yang dah tahu, ambil sebagai peringatan lah. Bagi yang belum tahu, kita ingat betul-betul. Di mana, pertama, waktu yang mustajab dalam salat ada dua. Antaranya ada dua. Sujud satu. Yang satu lagi adalah lepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Itu kita akan bincang nanti, yang doa yang keempat. Cuma saya nak fokus pada yang ketiga dulu. Sujud ni, mana waktu yang mustajab, dia berlaku pada setiap kali sujud. Ibu-ibu ayah sekalian boleh buka dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah, inilah kalam beliau. Inilah ringkasan, mukhtasar kalam beliau dalam menceritakan, memberikan penjelasan berkenaan waktu yang mustajab dalam sujud ni, dia berlaku pada setiap kali sujud. Okey, itu asal dalil, asal riwayat, asal ibadah. Tapi yang kita mindset, kita praktik sampai hari ni, mungkin kita antara kita pun ada yang fikir lagi macam tu, iaitu waktu yang mustajab ni hanya sujud terakhir saja. Adakah ia salah? Bukanlah secara total salah. Adalah betulnya, memanglah sujud terakhir tu salah satu sujud dalam solat. Maknanya termasuklah dalam kategori hadis ni. Cuma yang jadi salahnya, cara kita menyebut, cara kita memahami. Iaitu kita mengkhususkan sujud terakhir sahaja untuk kita berdoa. Dengan anggapan itulah waktu yang mustajab. So, itu jadi kurang tepat. Apa kesan dia? Kalau ibu perasan lah kan, ada lagi tempat yang masih lagi ada orang buat. Sujud terakhir tu,
imam dah bangkit, dia dah duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar kan, dia masih lagi sujud. Imam tu dah baca tahiyat, masih sujud. Imam dah nak baca selawat dah. Ada orang masa tu lah baru dia duduk. Kan? Ada orang masa tu pun masih sujud lagi. Kita pun rasa ni dah meninggal ke pun, nak je tolak ke, dah mati ke. Inna lillah. Jadi maknanya sampai kan punya lama macam tu. Kan Allah. Sebaik tak lagi inna lillah handphone ni. Terjatuh. Okay, baik. Okey, apa tadi? Dalam keadaan menyebabkan kita pun terganggu duduk sebelah kan. Kita pun rasa apa masalah hari ni kan. Takut dia dah meninggal je lah kan. Tapi nak kata punya lamanya macam tu. Kan nasib baik saya punya handphone tak innalillah lah. Baru sebut innalillah dah jatuh dah handphone. Saya sebab tak pakai stand tu, saya pakai letak kat laptop je. So yang dia tak berapa professional sikit ni. Lupa nak bawa stand tu. Okey, baik. Jadi apa tadi? Okey, so berkenaan dengan waktu sujud ni, itu kesan dia. Sampai ada orang menganggap itu doa waktu yang mustajab, so dia memanjangkan sujud. Masalahnya apa? Kalau solat berjemaah, kita ikut pada mazhab kita, dia jangan melebihi 2 rukun kalau ikut imam kan. Maknanya jangan, bukan melebihi, maknanya apa? Jangan ditinggalkan daripada imam tu 2 rukun. Lebih daripada 2 rukun. Maksudnya kalau imam dah duduk tahiyat, 1 rukun. Imam dah baca tahiyat, rukun yang kedua. Kan? Imam dah baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad, itu adalah rukun yang ketiga. So kalau kata sampai macam tu, masih lagi ada orang hamba Allah yang sujud lagi. Sebenarnya, kaedah dia kena mufaraqah, berpisah daripada imam. Sebab dia dah tak valid dah nak ikut dengan imam. Tak valid dah. Dia mesti kena mufaraqah. Dan orang yang sujud tu, kebiasaan, dia takkan niat mufaraqah. Bagi kita pun, kita akan fikir ikut kepada kefahaman kita kan. Namanya lagi penting kan, berkenaan dengan kita nak doa ke, waktu mustajab ni, padahal waktu mustajab banyak lagi kan. Doa ni ke ataupun ikut imam. Pastilah ikut imam tu lagi penting. Solat berjemaah tu lagi penting. Lagi afdal. Doa ni bila-bila masa kita boleh buat, waktu mustajab ni bukan satu ni saja. Waktu bila lain pun boleh buat. Tapi solat fardu yang berjemaah, waktu ni je kita dapat. Kalau nak dapat lagi pun agak sukar lah. Kita nak mungkin kena tengok siapa yang tak solat lagi kan. Macam tu baru dapat jemaah. Tapi tak afdal juga sebab dia bukan di awal waktu. Maka kita kata rugi kalau orang macam tu. Dia sujud lagi sampai imam dah baca selawat dah. Sebenarnya dia kena mufaraqah dan dia tak mufaraqah. Maka sebenarnya keadaan solat dia itu, dia masih anggapan ikut imam, padahal telah putus dengan imam, maka sebenarnya solat dia itu tak sah. Nampak benda tu remeh kan? Kita rasa macam simple. Doa je pun tak salah. Nak kata waktu je kena betul, cara kena betul. Kan kalau kita doa juga baguslah tu kan. Tapi kalau cara tak betul, kan, maka tak kena kan. Cara tak betul, tujuan tak betul. Kan? Benda tu tak relevan dalam Islam. Sebab tu dalam bab Islam ni kita kena pentingkan bukan sekadar satu amalan tu kita pukul rata semua benda. Kan? Kalau macam tu jadi porak-peranda. Kita ambil contoh ibadah puasa. Kita buat setiap masa. Puasa setiap masa kan. Macam pantun pula. Nak kata apa? Benda tu bukanlah sesuatu yang syariat. Adalah masa nak puasa, adalah masa nak berbuka. Kan adalah waktu yang haram, ada waktu sunat, ada waktu yang wajib. So ni semua kita tahu, kita belajar hukum kan. Macam itulah dalam bab tadi. Waktu solat tu, yang solat tu penting. So doa sekadar mana yang sempat. Jadi itu yang kesan dia. Sebab itu ibu sekalian, saya sendiri, apa yang saya buat personally lah, bila saya dipanggil untuk imam jadi qiyamul lail. Biasa yang ni waktu bulan Ramadan. Imam qiyamul lail, kita akan solat hajat juga. Macam kaedah saya ni ikut pada tempat lah. Kadang-kadang ada tempat yang dia bagi dah apa cadangan tu. Kadang-kadang ada yang fleksibel. Kan, kadang-kadang kita bincang macam mana kita nak buat. Okay. Ala kuliah, kalau saya tempat yang boleh untuk saya praktikkan, saya akan buat. Iaitu caranya kalau tak sempat nak solat banyak, kita nak buat tasbih dah 4 rakaat, dah makan masa lama kan. Dah dekat, kalau saya biasa buat tu setengah jam juga. Kalau ikut cara yang lebih fleksibel kan. Takut panjang sangat, saya buat setengah jam. Betul nak solat tasbih dah 4, betul solat hajat lagi kan, dah 2 lagi. Lepas tu nak solat taubat lagi. Lepas tu kata nak solat tahajud lagi kan. Jadi apa yang saya buat? Saya biasa akan menggabungkan taubat dengan hajat. Niat dia adalah niat taubat.
solat taubat, dan dalam tu kita hajat. Sebab hajat ni kan doa. Doa ni kita boleh buat dalam sujud. So apa yang saya sebut, saya akan sebut kita niat solat taubat dan kita gabungkan dengan hajat. Maknanya setiap kali sujud, ibu-ibu ayah sekalian boleh baca doa, boleh berdoa. Dan doa dalam bahasa Melayu dibaca secara rintasan hati. Kalau doa dalam bahasa Arab boleh dibaca dengan lafaz, dengan lisan. Hati tu maknanya bukanlah baca, maknanya kita rintaskan dalam hati lah. Okey. Lepas tu kita akan, saya sebut, kita akan panjangkan setiap kali sujud. So solat hajat tu kita akan, solat taubat tu kita akan buat 2 rakaat, ada 4 sujud. So keempat-empat kita akan panjangkan. So saya pesan ibu-ibu nak berzikir, tasbih banyak-banyak pun boleh. Sebab kalau kita berdiam saja tak ada apa-apa, memang ganggu khusyuk lah kan. So tasbih banyak-banyak, lepas tu doa banyak-banyak kan. Jangan biar kosong. Jangan sementara kita nak tunggu imam je, jangan. Saya panjang sikit je, bukanlah panjang sangat. Panjang sikit lah, mungkin dalam 30 saat macam tu kan. So kita nak meraihkan waktu sujud tu, bagi biar jemaah tahu. Yang mana mustajab ni adalah berlaku pada setiap kali sujud. Itu kaedah saya. Dan saya sebut, cuma ibu-ibu sekalian buatlah apa-apa yang patut. Jangan tidur sudahlah. Jangan tidur lah, dah lelaki yang mulia tu orang kadang letih kan. Kadang penat kan, bangkit, orang tak biasa bangkit. Jadi takut tertidur pula, kita pula dah lambat sikit. Kan? Kita pesan jangan tidur lah. Kan takut je berarti makmum kata pula, jangan ustaz tidur sudahlah. Kan ustaz tidur juga, kami tidur sekali-sekali sama-sama. Kan tak jadi dah solat qiyamul lail ni, jadi solat an-naum, solat tidur nama dia. Kan, so kita panjangkan sikit lah, jangan panjang sangat, takut juga orang tak bersedia kan. Saya itu pesan ni apa yang saya buat, supaya biar ramai orang tahu, masyarakat tahu waktu yang mustajab untuk berdoa ni pada setiap kali sujud. Okey, ada yang bertanya dalam chat kalau imam yang lama sujud, sebab tu kalau nak jadi imam, dia ada khusus tu. Dia paling senang nak faham, imam ni dia kena menyederhanakan, sederhana. Dia tak terlalu panjang, tak terlalu ringkas. Apa jua rukun, berdiri pun sama. Dia jangan menyusahkan makmum. Kan? Sebab kalau laju sangat pun susah. Bagaimana kita rasa mungkin kita nak laju supaya imam makmum senang. Tak, laju sangat pun susah, dia mengganggu khusyuk. Sebab kita jadi imam tak ada masalah sangat kan. Makmum tu nak baca Al-Fatihah. Mungkin ada yang baru sampai. Lagi-lagi rakaat 3 dan keempat kita baca Al-Fatihah sahaja. Kita pula jenis baca yang sambung-sambung. Imam yang laju sikit kan, baca sambung-sambung. Makmum tak bersedia baca macam tu. So baca sederhana, jangan terlalu ringkas, jangan terlalu lama. Ada orang dibaca panjang sangat sampai makmum dah sakit kaki, lengur-lengur, kaki dah gerak-gerak, ganggu khusyuk kan. Ada orang sampai mungkin dah, yelah dia dengar, tak faham lagi doa apa yang dibaca. Sebab tu bila habis khusyuk kita akan bagi tahu, jangan kena sederhana, jangan terlalu panjang, jangan terlalu ringkas. Apa jua rukun, termasuklah sujud pun sama. Kan, sebab kadang-kadang imam sendiri pun ada yang amalkan sujud terakhir tu dia baca doa. Sebab tu makmum pun dia menganggap, oh itulah cara dia. Itu imam betul-betul kena ada ilmu. Dia bukan main kata apa, main tangkap muat aja. Sepatutnya tak boleh. Atau kalau kata tangkap muat pun kena pergilah khusus, kenalah praktikkan apa yang dia belajar. Sebab benda tu penting sebab makmum masyarakat ni dia akan jadikan imam ni ikutan. Bukan ketika solat saja. Bukan kerana solat saja. Dia akan jadikan ikutan, maknanya apa je imam tu buat, dia akan menganggap itulah yang terbaik. Sebab dia, pada anggapan dia, imam tu dia dah tahu. Imam tu dia ketua kan, so mestilah dia dah tahu. So itu yang kita tak nak menyebabkan persepsi yang salah. So maknanya lama sujud tu kena, sepatutnya dia kena pandai lah, dan dia kena sederhanakan. Kalau orang yang suka tu suka lah, tapi orang yang terganggu, orang yang tak boleh dah sujud lama, rasa pening, sakit kepala, kan ada orang macam tu. So kita kena sederhana. Soalan ni tak masalah. Soalan sendiri nak panjang lama pun panjang lah. Okey. Baik, akan ada tanya soalan ni. Jika setiap kali sujud tidak akan mengganggu solat Ustaz untuk berdoa. Okey, sebenarnya sepenuhnya solat kita pun adalah doa. Sebab tu kalau kita faham maksud kita baca, sebenarnya semua tu adalah doa. Semua tu berbentuk doa. Jadi kita spesifikkan doa yang kita nak minta sendiri. Kalau kita kata mengganggu tu, tang mana ganggu? Kan, kita minta kepada Allah, waktu yang ada tu kita minta kepada Allah dan kita nak bandingkan dengan pemikiran kita fikir benda lain. Sebenarnya mana yang lagi terganggu daripada maksud solat? Sebab time sujud, kita bacalah subhana rabbiyal a'la kan? Bacalah 3 kali. Okey, kita ikut cara yang biasa tu. Okey. Ada orang dia nak baca lebih. Okey, boleh, tak ada masalah. Daripada dia diam, baik dia baca. Waktu tu baik dia baca. Sebab tu kalau antara benda lain yang dia boleh buat adalah doa.
waktu sujud tu, waktu-waktu yang mustajab kan. So daripada dia berdiam, yang mana boleh mengganggu khusyuk dia, dia boleh fikir benda lain, dia boleh memang kata tidak dapat fokus dalam solat kan. Baik dia amalkan doa. Maka itulah maksud dalam solat. Solat pada bahasa tu adalah doa. Penuh dengan doa. So kita jangan ada mindset ganggu sebab kita mungkin rasa yalah tak pernah buat ataupun jarang kita buat. So kita rasa macam tiba-tiba nak tambah tu kita rasa macam tak selesa, tak biasa kan. Sedangkan itulah cara yang sebenar. So kita perlu adapt benda tu. Kita perlu terima dan kita tujuan dia satu je, tak nak memikirkan benda lain. Daripada kita berdiam tapi tak ada apa-apa yang kita doa, tak ada tasbih kita baca dan kita fikir benda lain, lebih baiklah kita berdoa. Kan? Misalnya doa simple pun cukup. Kalau ikut imam lah kan. Ikut imam tu mungkin dia taklah laju sangat tapi dia akan berikan masa sedikit kan. So doa lah yang simple-simple. Minta yang poin-poin penting sahaja. Kalau solat sendiri, terpulanglah kaedah masing-masing. Ala kuliah jangan lepaskan pulang berdoa. Sebab ini jelas dalam hadis yang sahih, waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Praktikkan lepas ni. Sebab ni benda yang jelas. Benda yang daripada hadis Nabi. Yang sahih lagi. Bukan kata hadis yang dhaif ke. Bukan kata apa kalau ulama saja kan. Benda yang patut kita amalkan. So kita praktikkan, take time tapi kita kena buat lah. Kalau boleh biasakan. Okay, benda rohani ya. Sujud terakhir boleh berdoa sama mana kita bersujud doa lah ya Ustaz. Betul, solat sendiri boleh. Lamakan sangat pun boleh. Kalau ikut imam, kita sekadar imam tu lah. Sekadar imam tu. Jadi sebab kita nak pentingkan imam kan. Kalau solat sendiri, panjang mana pun boleh. Cuma jangan kita berdiam lama sangat. Kalau berdiam lama sangat di situ boleh memutuskan mualat dalam solat. Kan sebab dia tidak ada yang diselangi dengan sesuatu ibadah. Kalau doa ada lagi ibadah, kalau tasbih ada lagi ibadah. Kan. Okey, baik. Ada yang tanya soalan tu kan, tak banyak, kita akan jawab lepas ni lah insya-Allah. Saya habiskan satu lagi waktu. Tapi rasanya tak sempat juga ni sebab ni panjang sikit ni. Tapi saya bacakan hadis lah, bacakan hadis, kemudian kita akan bincang lagi lah, detail akan datang lah, sebab dia banyak kita nak bentang ni, banyak slide. Okey, yang keempat doa sebelum memberikan salam dalam salat. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, beliau bertanya, Abu Umamah bertanya, ya Rasulullah, ayyu du'a asba'? Wahai Rasulullah, bilakah doa kita ni didengari? Qal, Nabi pun menjawab, jawfal lailil akhir wa dubura salawatil maktubat. Di akhir malam dan di penghujung setiap salat fardu. Di akhir salat fardu. Baik. Ini hadis yang hasan riwayat At-Tirmizi 3499. Okey, saya nak ringkas je lah. Sebenarnya dia agak panjang. Dia, okey, apa poin penting? Doa yang kita sebut tadi doa sujud. Okay, yang ni doa selepas tahiyat akhir sebelum berikan salam. Dalam solat, kita ingat balik, iaitu mesti doa kalau nak lafaz bahasa Arab. Kalau baca dalam bahasa lain, mesti dalam hati. Itu yang pandangan yang paling selamat. Saya tak nafikan kalau ibu-ibu sekalian, kalau mendalami lagi, memang ada pandangan lah ulama yang minoriti tak ramai menyebutkan boleh doa bahasa sendiri dalam secara lafaz. Boleh. Tapi saya tak bukanlah kata itu satu benda salah. Memang kalam ulama juga. Cuma kita sebagai orang yang baru nak menuntut ilmu ni, kita ambil lah pandangan yang maknanya kita amalkan sesuatu yang lebih jelas, yang masyhur. Kan pandangan qaul yang telah muktamad itu lagi baik. So yang muktamad dalam mazhab kita, dalam hati lah. Lintasan hati itu yang betul, yang muktamad. Okey. Jadi itu kaedah dia. Okey, bagi orang yang kata saya tak apalah ustaz nak berdoa kan. Dia kaedah janganlah tak doa langsung. Okey. Dalam sujud doa dulu, ringkas pun tak apa kan. Dalam tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir fil alamin innaka Hamidum Majid. Ataupun kalau kita ambil tahiyat akhir yang ringkas lah, tak masuk selawat Ibrahimiyah. Kan lepas selawat Nabi Muhammad kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, betul baca doa. Okey. Waktu tu doa juga. Jangan tinggalkan terus. Doa lah ringkas pun tak apa. Jangan tinggalkan terus. Itu yang kita paling penting untuk kita ambil tahu. Dan di situ ada beberapa doa yang kita boleh amal. Kan di akhir solat fardu ni ada dua pandangan. Ada yang sebut dalam solat, ada yang sebut selepas solat. Yang kita biasa buat amal tu selepas solat. Dalam solat pula, kenapa dia lagi kuat pandangan tu? Sebab ada lagi 4 jenis doa yang disebutkan dalam hadis yang lain yang kita amalkan ni dalam solat. Ibu sekalian mesti dah pernah dengar doa ni.
Saya bentang nantilah akan datang lah. Cuma saya buka dululah. Kita review sekali imbah dulu sebagai pengenalan dulu. Jadi kita bincang akan datang. Okay, ini doa yang pertama yang kita boleh amalkan dalam solat. Ini semua dalam solat. Ini doa yang kedua, doa wasiat Muaz bin Jabal lah. Wasiat kepada Muaz bin Jabal pun kita boleh amal. Doa yang kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga ni doa yang mana seorang lelaki dia kata tak pandai baca doa tadi. Doa yang pertama tak pandai baca. Doa yang kedua Muaz pun tak pandai baca. Betul dia kata dia baca yang doa ni. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Betul Nabi pun iktiraf. Pada perkara itulah doa kamu. Maknanya boleh diamalkan. Bahkan dalam hadis yang lain pun Nabi sebut summa yatakhayyar min doa. Kan kemudian pilihlah, mana dah habis baca tahiyat, pilihlah apa-apa doa yang kamu nak. Maknanya sebab tu yang dibebaskan kita nak doa apa-apa. Kan sebab itulah atas hadis itulah yang para ulama berbincang, boleh juga kalau baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Sebab kita boleh pilih doa yang kita nak dalam bahasa kita nak. Sebab Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu pandangan sebagian ulama lah, tapi saya nak sebut itu secara ilmiah. Kita secara amalan kita faham, maknanya nak selamat maknanya sekadar qaul mu'tamad. Dalam hati itulah kita doa dalam bahasa yang lain. Kalau bahasa Arab kita boleh lafaz. Macam baca doa ni boleh lafaz, tak ada masalah. Dan yang keempat adalah doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Doa. Dan ini dibincang kemudian lah sebab masa dah 8.35 cepat sangat masanya. Kita bincang akan datang, kita akan bentangkan balik dan kita akan huraikan apa yang kita boleh ambil manfaat. Cuma ala kulli hal ibu sekalian, ala kulli hal maknanya doa lah. Pada sujud pun doa, jangan lepaskan terus. Dan pada tahiyat akhir tu, lepas tahiyat bacalah doa. Ini yang paling penting insya-Allah. Baik, ibu sekalian, saya tengok pada soalan, saya cuba jawab soalan ringkas je lah. Okey, Bonda Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara banyakkan solat dengan baca Quran semasa bangun untuk tahajud. Yang mana lebih elok diamalkan? Okey, soalan yang menarik ya. Dia begini je, kita nak memahami kaedah dalam beribadah. Lihatlah Nabi SAW. Lihatlah hadis. Kalau kita lihat, qiyamul lail yang Nabi amalkan, Nabi tekankan pada solat. Sebab itu makna pada bahasa qiyam, berdiri. Diri itu adalah cerminan kepada solat. Itu yang Nabi tekankan, bahkan itulah yang Nabi buat dengan lama. Nabi buat dengan lama. At the same time, Nabi juga baca Quran pada waktu malam. Cuma waktu malam yang diamalkan ini secara khusus adalah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mana malam tu dimaksudkan dengan sebelum tidur. Yang pagi, qiyam itu bangun dan kita mendirikan solat. Itulah yang sunnah yang jelas. Bukan saya sebut ni tak boleh baca Quran. Jangan kita salah faham. Macam soalan bonda lah tanya tadi, yang mana lebih elok, afdal kan, yang lebih aula. Maka di situ jawapannya adalah solat. Sebab itulah maksud kepada qiyamul lail. Dalam hadis pun banyak disebutkan. Kita pun dah pernah bincang sebelum ni, yang mana Nabi sendiri amalkan tidak melebihi 11. Kan Nabi amalkan 8 rakaat, 4 maknanya 4 tu adanya selangan. Yang 4 adanya selangan, betul witir lagi 3. 2 dengan 1. Ada juga riwayat sebut 3 sekali. Tapi kalau kita mazhab kita buat 2 1. So memang Nabi tekankan solat. Itu sampai Nabi solat tu sampai berbekas kaki kan. Kenapa? Lama. Berdiri lama, sujud pun lama. Jadi itu antara sifat dalam yang Nabi amalkan ketika solat. So maka yang jelaslah daripada situ adalah doa waktu itu lebih afdal adalah solat. Tapi kalau ikutlah pada masing-masing. Kalau kata Rasul letih sangat nak ringkaskan solat, ringkaskan solat. Betul ada masa nak buat apa? Bacalah Quran, tak ada masalah. Tapi kalau tanya secara ilmiah, itulah yang Nabi tekankan. Itulah yang Nabi utamakan. Baik, sekiranya imam telah memberi salam semasa tahiyat akhir sedangkan makmum masih berdoa, bagaimana? Ini yang dia kata problem tadi tu. Dia kena mufaraqah kalau dia masih sujud lagi tu. Kalau sujud lah, kalau dia berdoa dalam tahiyat akhir tak ada masalah. Dia kalau imam dah bagi salam, dia ikut je lah, maknanya dia sekadar mana sempat bagi salam. Tapi kalau dia berdoa dalam sujud tu, itu dah problem sangat lah. Sebab dia imam dah masuk selawat pun dah sebenarnya dah lebih 2 rukun dah, masuk rukun yang ketiga. So sepatutnya dia kena sedar lah benda tu salah, dan nak senang cerita ikutlah imam kan, ikut imam. Kenapa nak kata apa, nak melawan imam kan? Kenapa nak kita rasa kita nak buat lebih banyak kunun ibadah kan, tapi tak ikut, tak hormati imam, maka tak kena cara lah. So baik kita ibadah ikutlah imam. Kalau solat persendirian tak ada masalah. Baik. Masa dah Dah lepas 3 cukup. itulah. Ya. Baik. Minta maaf dah lajak sikit.
Okey. Baik, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله وبحمده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz.